Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha melihat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB sentiasa melangkah ke hadapan. Baginda memperkenankan pelancaran Kertas Putih Pertahanan 2021 serta perancangan perkembangan keupayaan masa panjang ABDB yang dinamakan Force 2035. Titah baginda pelancaran dasar pertahanan dan blueprint keupayaan itu akan menjadikan ABDB terus berkembang dengan lebih terarah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada upacara kemuncak pembarisan sambutan Jubli Intan ABDB pagi tadi. Dalam titah, baginda mengingatkan supaya ABDB sentiasa sensitif dan responsif terhadap perkembangan semasa. Usia 6 dekad penubuhan ABDB, titah baginda amatlah bermakna selaku sebuah institusi pertahanan. Dalam usia sepanjang itu, ABDB dilihat sentiasa siap sedia untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara, di samping mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sebagaimana terserlah dalam penampilan perbarisan yang bermutu pada pagi ini. Mengambil sukut yang bersejarah ini dan juga sebagai tanda pengiktirafan terhadap segala pencapaian ABDB selama ini, maka beta dengan amat sukacita mengurniakan pingat Jubli Intan kepada anggota-anggota ABDB termasuk sebilangan mantan pemimpin yang terlibat secara langsung dalam perancangan dan perkembangan ABDB. Sejak penubuhannya, ABDB turut menghadapi arus perubahan lanskap geostrategik yang sekaligus menampilkan berbagai cabaran selain dari cabaran tradisional. ABDB titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga berhadapan dengan cabaran bukan tradisional, seperti contohnya berdiri teguh membantu kerajaan bagi membendung pandemik coronavirus. Untuk melihat ABDB sentiasa melangkah ke hadapan, maka bersempena dengan hari ulang tahun ke-60 tahun ini, beta dengan sukacita memperkenankan pelancaran Kertas Putih Pertahanan 2021 serta perancangan perkembangan keupayaan masa panjang ABDB yang dinamakan Force 2035. Beta berharap dengan pelancaran dasar pertahanan dan blueprint keupayaan ini, ABDB akan terus berkembang dengan lebih terarah. Dalam titah, baginda menegaskan sebagai sebuah angkatan bersenjata yang mempunyai anggota dalam jumlah masih kecil, ABDB patut memanfaatkan aplikasi teknologi dalam usaha meningkatkan keupayaannya. Pengenalan Unmanned Aerial System UAS dalam masa terdekat ini adalah salah satu contoh pendekatan teknologi yang menjurus kepada peningkatan keupayaan atau force multiplier. Pengenalan keupayaan seperti ini di samping dapat mengukuhkan pertahanan negara, secara langsung juga mampu untuk meningkatkan kemahiran ABDB dalam penggunaan teknologi. Beta ingin mengingatkan supaya ABDB sentiasa sensitif dan responsif terhadap perkembangan semasa. Pada masa ini, dunia banyak menerima manfaat dari teknologi cyber. Namun jangan lupa bahawa ia juga boleh jadi ancaman kepada keselamatan manakala berlakunya serangan yang dinamakan serangan cyber. Oleh itu, beta berharap penubuhan Cyber Defence Unit
akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi tujuan menangani ancaman dan sekaligus memperkukuhkan pertahanan cyber. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah memandangkan pentingnya ABDB mempunyai anggota-anggota berkualiti yang mengamalkan 4 nilai teras ABDB iaitu profesional, setia, berani dan takwa, maka baginda memperkenankan penaikan taraf Jabatan Agama ABDB Jamaat dari peringkat unit ke peringkat Jabatan Arah. Selain daripada keupayaan tentera dan cyber, beta juga yakin bahawa sumber tenaga manusia adalah tunggak utama dalam angkatan bersenjata. Oleh itu, sangatlah penting bagi ABDB mempunyai anggota-anggota yang berkualiti yang mengamalkan 4 nilai teras ABDB iaitu profesional, setia, berani dan takwa. Maka dengan ini beta sukacita memperkenankan bagi Jabatan Agama ABDB Jamaat untuk dinaik taraf dari peringkat unit ke peringkat Jabatan Arah. Dalam hal berkaitan kerjasama serantau, beta juga turut gembira dengan usaha Kementerian Pertahanan dan ABDB dalam mengekalkan diplomasi pertahanan dan kerjasama serantau dalam rangka kerja ASEAN, terutama sekali selaku negara menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun ini. Khususnya di bawah ASEAN Defence Ministers Meeting ADMM dan ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting ACDFM. Beta juga berharap agar inisiatif ASEAN Military Exercise AMX yang telah dipersetujui semasa persidangan ACDFM baru-baru ini dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Pada mengakhiri titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan tulus ikhlas menzahirkan tahniah kepada seluruh warga ABDB yang berada di dalam atau di luar negara yang masih berkhidmat maupun yang bersara. Dalam kesempatan ini, beta juga ingin menzahirkan rasa bangga terhadap penglibatan ABDB dalam misi-misi pengaman dan pemantau melalui United Nations Interim Force in Lebanon, International Monitoring Team dan International Decommissioning Body di Republik Filipina, serta penugasan di dalam Information Fusion Center dan Counter Terrorism Information Facility di Republik Singapura. Penglibatan ini merupakan komitmen berterusan negara dalam meningkatkan keselamatan serantau dan antarabangsa. Akhirnya, beta dengan tulus ikhlas mengucapkan tahniah kepada seluruh warga ABDB yang berada di dalam atau di luar negara yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara. Syabas kepada mereka yang menyertai perbarisan pagi ini dan seluruh ahli jawatan kuasa serta semua yang terlibat dalam menjayakan sambutan hari ulang tahun Jubli Intan ABDB. Beta berdoa semoga kita semua sentiasa dalam iman dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga dirafakkan doa untuk anggota-anggota yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga roh-roh mereka sentiasa di dalam rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Acara kemuncak sambutan Jubli Intan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ialah upacara perbarisan raksasa lebih 1,000 anggota gabungan unit-unit ABDB.
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara tersebut. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Udara Datu Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah EBDB. Berangkat sama Paduka Anak Anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Sejurus berangkat tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik menunjuk... Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat memeriksa pasukan-pasukan perbarisan raksasa terdiri daripada 1,060 anggota Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Institut Latihan EBDB, Regimen Pasukan Khas, Pasukan Askar Wanita dan Askar Simpanan Melayu Diraja Brunei di bawah Perintah Lieutenant Kenal Muhammad Rizal bin Haji Abdul Hadi. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik menunjung perkenan... Perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat oleh pasukan-pasukan perbarisan yang membawa panji-panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan panji-panji ABDB menyusuli acara sambutan. Tema sambutan pada tahun ini bersama menjayakan wawasan negara merupakan kesinambungan untuk ABDB terus memberikan kerjasama padu dalam menjayakan wawasan Brunei 2035. Tema tersebut bertepatan dengan peranan ABDB dalam mendukung kemajuan dan pembangunan negara secara holistik dengan memastikan persekitaran yang aman dan damai melalui pertahanan dan sekuriti yang jitu. ABDB merupakan tonggak pertahanan dan keselamatan negara, agen dan pemangkin terhadap perpaduan serta integrasi antara agensi-agensi keselamatan bagi memantapkan kestabilan dan keamanan negara. Pada masa yang sama, ia juga menyumbang kepada kesejahteraan serantau dan antarabangsa. Keseimbangan dari segi pembangunan jasmani dan rohani serta duniawi dan ukhrawi berteraskan konsep Melayu Islam Beraja MIB sebagai seorang anggota yang berdisiplin juga penting demi keutuhan pertahanan dan sekuriti serta maruah bangsa dan negara.
Laungan Daulat ke bawah duli Tuan Patik bergema melambangkan gagasan semangat seluruh warga ABDB. Daulat ke bawah duli Tuan Patik! Daulat ke bawah duli Tuan Patik! Daulat ke bawah duli Tuan Patik! Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Agama ABDB. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hormat Diraja! Hormat Diraja! Ke bawah duli Yang Maha Mulia menerima tabik hormat diraja diikuti dengan terbang lalu pesawat-pesawat tentera udara diraja Brunei yang diketuai oleh Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Perbarisan raksasa pernah diadakan di taman ini semasa sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-45 pada tahun 2006. Ia bagi memperingati sejarah perbarisan pertama pengambilan pertama Asgar Melayu Brunei AMB pada 9 November 1961 setelah mereka kembali ke tanah air dari menamatkan latihan di Port Dickson, Malaysia. Dalam kematangan usianya 60 tahun, ABDB terus memperkembangkan serta mempertingkatkan kapasiti dan kemampuan warganya melalui peningkatan kemahiran profesionalisme yang lebih berkualiti dan sekaligus memartabatkan kewibawaan ABDB selaras dengan perkembangan semasa. Dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyaksikan pameran keupayaan tentera di kawasan letak kereta Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei. Baginda juga berkenan melancarkan Kertas Putih Pertahanan 2021 di bangunan Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei. Pelancaran kertas putih dihasrat dapat membentuk dasar pertahanan negara yang bersifat semasa dengan memberikan fokus kepada keutamaan tugas-tugas pertahanan dan menjadi panduan dalam menangani cabaran-cabaran yang mendatang sehingga ke tahun 2035 seiring tahun wawasan negara dicapai. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei dengan menaiki kenderaan khas dan diiringi oleh military convoy escort. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei dijunjung oleh Kolonel Udara Noruddin bin Saleh, Pengarah Jabatan Arah Perkembangan dan Keupayaan Tentera Kementerian Pertahanan. Berangkat menyertai baginda menyaksikan pameran Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah
dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Pameran keupayaan tentera mengetengahkan aset-aset besar ABDB yang memfokuskan peranan dan tanggungjawab ABDB kepada keselamatan dan kestabilan negara yang sentiasa berusaha untuk menjadi institusi keselamatan yang relevan dengan cabaran semasa. Dalam usaha ABDB untuk terus berkembang dan berkeupayaan, ABDB telah membuat beberapa perolehan aset pertahanan melalui perancangan komprehensif oleh semua unit utama mengikut keperluan, peranan dan tugas masing-masing. Dengan adanya keupayaan tersebut, negara akan sentiasa terpelihara daripada sebarang aktiviti pencerobohan yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan. Kebawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan melancarkan pesawat Integrated Unmanned Aerial System UAS bagi pemantauan sempadan darat dan maritim. Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beta rasmikan pesawat Integrated Unmanned Aerial System. UAS dihasrat untuk menyumbang kepada keperluan nasional dengan menyediakan keupayaan ISR kepada operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, Search and Locate SAL, pemadaman kebakaran, kawalan sempadan dan operasi penguatkuasaan undang-undang. Kementerian Pertahanan terus melaksanakan review perancangan strategiknya ke arah memantapkan perancangan keupayaan antaranya perancangan penaiktarafan peralatan yang ada dan pemerolehan platform baharu. Sebagai tonggak pertahanan, ABDB melalui beberapa perubahan dan perkembangan dalam melaksanakan peranannya dengan kepentingan memiliki prestasi kepimpinan berkesan dalam menerajui sebuah pasukan pertahanan yang mantap dan berkesan. Sesuai dengan usianya yang matang, ABDB akan terus menilai usaha dalam mengimbangi kekurangan atau jurang keupayaan dan kapasiti melalui penguasaan teknologi semasa. Dari pameran keupayaan tentera ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat ke Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei bagi Majlis Pelancaran Kertas Putih Pertahanan 2021. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan majlis tersebut. Dengan lafaz kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan amat sukacita melancarkan Kertas Putih Pertahanan 2021. To launch the 2021 Defence White Paper entitled
defending the nation's sovereignty, a secure and resilient future. Pengemas kinian Kertas Putih Pertahanan keempat adalah berdasarkan kertas-kertas putih pertahanan yang diterbitkan sebelum ini pada tahun 2004, 2007 dan 2011 dalam menggariskan hala tuju rancangan strategik pertahanan negara. There is a need to review, reconfigure and redefine its national defence strategy. The strategic environment Brunei Darussalam faces and will guide the approaches of the Ministry of Defence will carry out its three-pillar strategy: deterrence and response, defence diplomacy and holistic defence in determining the defence. Bertajuk Defending the Nation's Sovereignty, a Secure and Resilient Future, Kertas Putih Pertahanan KPP 2021 menggariskan hala tuju rancangan strategik pertahanan yang komprehensif dan terkini. KPP keempat dihasrat terus memberikan tumpuan kepada mengukuhkan pensejajaran program, projek dan aktiviti pertahanan kepada tiga tonggak pertahanan sedia ada, cegah rintang dan respons, diplomasi pertahanan dan pertahanan holistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran memorabilia yang mengetengahkan pingat dan stem keluaran khas sempena sambutan Jubli Intan ABDB. Pingat Jubli Intan direka khas dengan penggunaan logo tulisan Jawi dan Rumi warna-warna, corak reka bentuk mahkota yang melambangkan kemajuan dan kematangan ABDB. Stem keluaran khas sempena sambutan Jubli Intan ABDB mempunyai pelbagai konsep dan beberapa aspek perkembangan ABDB termasuk keupayaannya dari segi keanggotaan, kelengkapan dan sumbangannya kepada operasi dan misi antarabangsa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia disembah kenalkan kepada 5 orang penerima biasiswa pemerintah tertinggi ABDB 2021. Pengurniaan biasiswa tersebut antara langkah mengoptimalkan keupayaan sumber tenaga manusia Kementerian Pertahanan bagi melahirkan warga kerja yang inovatif dan produktif. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran unit pertahanan SIBA ABDB. Kementerian Pertahanan dan ABDB turut sama terlibat dalam mempertingkatkan keupayaan menentang ancaman SIBA yang semakin berleluasa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkan beramah mesra bersama pesara-pesara tentera pengambilan perutama dan pesara tentera askar wanita pengambilan perutama hingga pengambilan ketiga serta askar muda pengambilan 1 hingga 3 di Dewan Serambi Batil, Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei. Berangkat menyertai Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Dulian Teraman Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengeran Muda Abdul Matin. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ditubuhkan pada 31 Mei 1961 yang sebelumnya dikenali sebagai Askar Melayu Brunei AMB. Sejak penubuhannya, ABDB telah melalui pelbagai perkembangan dan pembangunan yang pesat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat ke Dewan Serambi Solo bagi majlis santam tengah hari. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan untuk memotong kek sambutan Jubli Intan ABDB.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota seterusnya berkenan menerima pesamba daripada para pegawai dan lain-lain peringkat ABDB. Wadah untuk kata persatuan mengingat komuniti dan Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Agama ABDB. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah. Amin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian disembahkenalkan kepada anggota-anggota ABDB yang telah menyertai United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL, pasukan pemantau antarabangsa di Mindanao, Republik Filipina IMT, Independent Decommissioning Body Verification and Monitoring Team IDB VMAN, serta peserta-peserta dari luar negara yang mengikuti program perkembangan eksekutif ke-16 dan kursus Maktab Turus ABDB. Had the privilege of doing some training in Sabah. Yes, sir. Everything is. ABDB juga mempunyai obligasi dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti berkebajikan dalam memenuhi peranan dan tanggungjawab ABDB terhadap kebajikan masyarakat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota Pengaraan Muda Haji Al-Muhtari Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, lewat petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan Jubli Intan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Mengiringi keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengaraan Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Bihim Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Pertahanan Kedua dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad Pemerintah ABDB. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Anfal ayat 60 sehingga 63 yang dibacakan oleh Soldadu Muhammad Zainul Arifin bin Haji Haminuddin.
Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar yang seterusnya memimpin bacaan surah Yasin dan tahlil dan doa kesyukuran. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim juga mengimamkan sembahyang fardu Isyak berjemaah. Majlis serupa juga diadakan serentak di Masjid Pekan Seria, daerah Blyth, Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk, daerah Tutong dan Masjid Rancangan Perumahan Negara, Kampung Ratai, daerah Temburong, termasuk semua surau-surau garrison dan perkhemahan ABDB. Acara kemudiannya disusuli dengan majlis santap malam di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Antara yang hadir beberapa orang menteri kabinet. Bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Amat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Tema sambutan pada tahun ini bersama menjayakan wawasan negara. Bersempena sambutan Jubli Intan ABDB, Jabatan Perkhidmatan Pos Negara Brunei Darussalam telah mengeluarkan sampel surat rasmi hari pertama dan stem kenang-kenangan. Stem berkenaan mula dijual kepada orang ramai mulai hari ini di 8 buah cawangan pejabat pos di seluruh daerah. Keluaran stem kali ini memaparkan beberapa perkembangan dari sejak tertubuhnya ABDB selama 60 tahun. Melalui keluaran tersebut, Jabatan Perkhidmatan Pos juga turut mengeluarkan sampel surat rasmi hari pertama, stem serangkai dan lembaran mini. Produk-produk berkenaan adalah terhad. Orang ramai boleh mendapatkannya di cawangan pos Stem Gallery, Bandar Seri Begawan, Pejabat Pos Pusat Memproses Mel Brakas MPC, Pejabat Pos Muara, Pejabat Pos Sengkurong, Pejabat Pos Momong, Kuala Blain, Pejabat Pos Seria, Pejabat Pos Tutong dan Pejabat Pos Bangar. Maklumat lanjut hubungi Unit Pemasaran dan Filateli di talian 729169 atau 22229191 atau email broadstem@pos.gov.bn. Berikutan penularan pandemik COVID-19 yang kian meningkat di sebahagian kawasan seluruh dunia, dengan ini pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran-siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 20 Mei 2021 dan penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi Republik India dan lanjutan ke-4 buah negara di Sub-benua India bertarikh 17 Mei 2021.
Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pengemaskinian tarikh-tarikh lanjutan penangguhan sementara bagi kedua-dua perkara tersebut di atas adalah diselaraskan, iaitu lanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 2 minggu bermula 1 hingga 15 Jun 2021. Bagi penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik komutas melalui pos-pos kawalan darat mahupun laut bagi tujuan pekerjaan. Penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara dari sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dilanjutkan selama 2 minggu bermula 1 hingga 15 Jun 2021 bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di sub-benua India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara Brunei Darussalam adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari sub-benua India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju dari sub-benua India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh atas apa jua sebab atau urusan. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini adalah dibolehkan untuk membuat perjalanan keluar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang mana telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari sub-benua India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, maka kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu hal ehwal rentas sempadan dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun melalui email kepada travelapplication@jpm.gov.pn. Merujung kepada mesej-mesej yang telah tular baru-baru ini melalui aplikasi media sosial mengenai sebahagian penduduk negara Brunei Darussalam yang dilaporkan keluar dan masuk merentasi sempadan negara Brunei Darussalam melalui jalan-jalan tikus, orang ramai adalah dinasihatkan dan diperingatkan untuk sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan penduduk negara Brunei Darussalam dengan memastikan
mereka tidak melanggar peraturan-peraturan yang dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini, termasuk tidak menyeberangi sempadan ke negara jiran secara haram melalui jalan darat seperti jalan-jalan tikus ataupun melalui laluan perairan seperti sungai-sungai. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang makluman mengenai perjalanan atau aktiviti di sempadan melalui jalan-jalan yang disebutkan di atas hendaklah memaklumkannya kepada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan dengan segera. Pihak berkuasa tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu atau kumpulan yang didapati ingkar atau enggan mematuhi mana-mana peraturan yang telah dikeluarkan dan dikuatkuasakan. Ke arah ini, pihak berkuasa negara Brunei Darussalam sekali lagi menyeru kepada semua pihak agar sama-sama memikul tanggungjawab dalam menghalang penularan wabak penyakit COVID-19 di negara ini. Semua pihak hendaklah bertanggungjawab dan memberikan kerjasama sepenuhnya dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan warga Jabatan Penerangan, sama ada yang masih berkhidmat maupun yang sudah bersara, berpeluang mengeratkan lagi hubungan semasa majlis silaturahim Hari Raya Aidilfitri. Majlis adalah anjuran mantan warga Jabatan Penerangan di Hotel Al-Afiah, Kulam. Di majlis ini, beberapa orang anak yatim, ibu tunggal warga emas yang kurang berkemampuan, terdiri daripada ahli-ahli keluarga, warga Jabatan Penerangan menerima sumbangan derma. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 243. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 243 ialah seorang lelaki berumur 42 tahun yang tiba ke negara ini dari Manila pada 19 Mei 2021. Kes tersebut tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes baharu tersebut, memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik saja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, 9 kes aktif yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 102 kes. 693 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,109 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 458 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 129,227 ujian. Makluman lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam keadaan global yang masih lagi dilanda pandemik COVID-19, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendapati melalui kajian yang sedia ada, perokok adalah berisiko lebih tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih parah dan seterusnya boleh menyebabkan kematian berbanding dengan bukan perokok. Oleh itu, para perokok adalah sangat digalakkan untuk mengambil langkah-langkah berhenti merokok. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam Perutusan Menteri Kesihatan sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, ia sejajar dengan tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini
iaitu committed untuk berhenti merokok. Menteri Kesihatan berkata merokok merupakan salah satu faktor risiko yang menyebabkan jangkitan paru-paru dan meningkatkan keparahan penyakit paru-paru. Manakala jangkitan COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang biasanya menyerang paru-paru atau sistem pernafasan. Merokok juga boleh merosakkan fungsi paru-paru yang mana akan menyebabkan badan sukar untuk melawan jangkitan virus dan penyakit lain. Oleh itu, jelasnya para perokok adalah berisiko lebih tinggi untuk menghidap penyakit lebih teruk apabila terkena jangkitan COVID-19. Selain itu, kadar kematian dari jangkitan COVID-19 adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti kanser, penyakit kardiovaskular, diabetes dan penyakit pernafasan kronik, yang mana merokok adalah faktor risiko utama bagi penyakit-penyakit tersebut. Manakala pergerakan semasa menghisap rokok pula boleh menyebabkan para perokok lebih berisiko tinggi untuk dijangkiti virus melalui mulut. Di negara Brunei Darussalam, dalam usaha membantu mereka yang bersedia untuk berhenti merokok, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Kesihatan telah menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok KBM di pusat-pusat kesihatan di setiap daerah bagi memberikan khidmat kaunseling serta bantuan farmakoterapi. Justru kerjasama dan sokongan daripada semua pihak bagi sama-sama memperkasa dan berganding bahu dalam memberikan sokongan kepada mereka yang ingin berhenti merokok adalah sangat diperlukan.